betul ya, tak ada yang salah. So hari ni kita continue lah. Okey, pesanan penaja ya, baru 70 seorang baru bangun. Okey, pesanan saya, all semua ni faktor A, faktor B ni kena tahu ya. Kena tahu kira yang ni sum squared total ni, sum squared A campur sum squared B campur dengan sum squared error ni kena tahu kira, kena tahu. Kalau saya tak tahu tak apa, sebab saya masuk di dalam software terus dapat jawapan. Tapi kalau you all mesti kena kira ni, kena kira sampai dapat. Okey. So dia ada dua, untuk two ways ANOVA yang cover untuk silibus kita ada dua. Satu yang ada interaction, satu yang tak ada interaction. Okey. So mungkin you all kata yang macam mana nak tentukan yang ada interaction dengan yang tak ada interaction. Okey, sekarang kalau kita ada satu contoh macam ni, ni car and gasoline ni bila kita masuk di dalam software dia akan terus keluar result. Yang ni tak ada interaction. Okey, come. So kalau kita punya kita analisis dia, okey, analisis dia sekejap. Saya tunggu 75 baru saya masuk Minitab. Okey. Contoh kalau kat sini kan. Okey, two ways ANOVA ni dia ada car, gasoline, error total. Lepas tu untuk Minitab ni dia hanya kira sum squared dengan mean squared. Dia kira sampai tu je. Sum squared dengan mean squared. Tapi walaupun dia kira sum squared dengan mean squared, once yang ni dah betul, maka yang lain tu kita boleh kira lah. So sekarang ni okey. Sekarang ni kita ada 30 ni car ada 2, gasoline ada 3. Sebab car ni kita ada 3 kat sini. Jadi dia punya degree of freedom 2. Okey, lepas tu gasoline ada 4. So degree of freedom ada 3. So yang ini kita kena tahu ni kira XI ni. XI yang ni car ni dia punya ni 19 mean dia ni. So kat sini kalau Minitab dia akan keluar ni nilai ni. Tengok sama 19, 16, 16. Untuk gasoline ada 4. So 15, 16, 19, 18. Gasoline ada 4. Macam tu. So yang ni semalam saya tak confident dengan yang ni, tapi sebenarnya jawapan ni betul. Jawapan ni betul. Sekejap. Kan bila dia ada SSA dengan SSB, SSA dengan SSB. So terpulang kepada kita lah, kita nak kira SSA ke SSB ke, ataupun kalau kat sini kalau kita nak kata kita nak SSK, kalau kita confuse kita kata SSK. So untuk SSK apa? SS gasoline apa? So sekarang ni SSB ni 30 ni adalah SS gasoline. SS gasoline. And then SS error ni dapat 4. So dia tak kira SSK ni. SSK ni dia tak kira 24. Okay. So kejap. Saya nak tengok berapa anak saya ni. 70 baru, macam mana ni? Okay, come. So, sekarang ni kalau untuk K ni, SSK ni, SSK, MSK, so ada F kat sini. Ada F kat sini. Sekejap. Saya file save as. Save as sebab saya nak conteng. Saya letak desktop lah dulu. Sekejap. Saya nak conteng guna PDF. Okay. Okay. Ini tak nak. Oops, sorry. Yang ni tak nak.
Alah, Dr. Norizan dah tersilap. Okey, tengok sini. Ni Anwar tu weh, Dr. Norizan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkanlah satu duduk tepi tu. Ni apa ni? Sabar ya. Komputer saya ni dah buat perangai ni. Ataupun saya yang tak erti. Sekejap. Ni Anwar tu weh, yang ni tak perlulah. Kita dah confirm dah semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Example Anwar, okey. Kita splitkan dia supaya kita nak tengok ni. Okey. So dekat sini, okey. So untuk K ni, SSK ni 2, degree of freedom 2, sum squared sum squared untuk K dengan mean squared untuk K ni. So kalau kat sini kalau kita boleh kira dia punya F kat sini, kita boleh kira F kat sini. Bismillah. Kita punya F kat sini adalah F kat sini adalah 12 per dengan 0.667. Lepas tu untuk gasoline kita punya tu adalah 30 bahagikan dengan 0.667. Okey? So jadi kalau kita kira kat sini cuba kirakan untuk saya dapat berapa ni value dia. Cuba kira tekan untuk saya dapat berapa seorang dia punya F ni. Ke saya salah kat mana-mana? Tolong saya 710 sebab 12 bagi 0.067 179. What's wrong with me? Dr. Norizan ni. This one is not 30. This one is 10.
Kejap kelas. Kejap. You all ada tak? You all ada tak sekarang? Hello, semua ada tak? Hello? Ya. Ya. Ada. Ada? Ada. Okay. Tengok sini ya, tengok sini. Yang ni kan kita punya ni kan degree of freedom ni untuk K ni, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sabar ya anak-anakku. Peninglah saya. Kenapa pening sangat hari ni? Subhanallah. Okey, sini kan kita punya untuk K ni degree of freedom dia 2 sebab 3 tolak 1. Okey, gasoline ni 3 sebab 4 tolak 1. So untuk dapat mean square tu kita dah pandai kan, sum square dibahagikan dengan ni kita dah betul. So untuk dapat F ni adalah mean square dibahagikan dengan error. So yang ni 12 bahagikan dengan error. Kalau 12 bahagikan dengan error tu rasanya jawapan dia lain kan. 12 kita bahagi 0.667 kita dapat dalam 18 kan. Ke you dapat berapa? Betul tak? Ke saya salah kat mana? Bahagi lepas tu 10 bahagi dengan 0.667 kita dapat is about 15. Kan? Tengok ni sini. Kenapa dia punya jawapan dia lain ni? Tengok. Ni sum squared error dah betul. Sum squared B ni adalah 30 tu adalah gasoline. So F untuk gasoline ini, F untuk gasoline ni sepatutnya S untuk gasoline ni adalah 30. Ni betul tak? Kenapa dia 4 bahagi 36 ni? Ni salah kat sini ya. You all perasan tak? Ni 4 ni bukan bahagi dengan 36 ni anakku. Tengok sini. Ni bukan 36 ni. 4 ni dibahagikan dengan naik atas ni, tengok sini. Ni atas ni yang table ni, subhanallah. Ni A tolak 1 kali dengan B tolak 1. A tolak 1 kalau kita adalah A tolak 1 2 kali 3 6. Yang kita ni betul 6. Ni error ni adalah 6 bukan 36. So anak-anakku tolong ya, tolong betulkan nota ni. Ni. Jadi 4 dibahagikan dengan 36. Jadi 10/3, 4 dengan 6. Ni saya betulkan.
30/3 bahagi dengan 4/6 sama dengan 10 bahagikan dengan 4 bahagi 6 tu 2/3 0.667. So kita dapat 15. Okey. Tengok ya. So F alpha. Okey, kalau kita F alpha ni 3 F alpha degree of freedom ni 3 6 ni betul dia tulis F alpha ni. Alpha ni kalau kita nak ambil alpha 0.01, saya buka table untuk you all. Alpha 0.01, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tak di table ni? F kosong F Allah subhanallah. Alpha 0.01 sekejap ya. Alpha 0.05. Tak ada pula 0.01 kat sini. Sekejap. Mata tak nampak. Alpha 0.0136 adalah 9.78. Ini betul. 9.78. Yang ni sama dengan 9.78. So tengok kat sini. So that one is critical. Ni 9.78. So kita punya 15 is somewhere here. Ni 15. So maksudnya sekarang ni H null is rejected. H null is rejected. Okay. H null is rejected. That is the Caselin seem to give difference performance. Ni bolehlah guna ayat ni. Ataupun kita balik kepada kita punya hypothesis testing yang kita buat tu. Hypothesis testing yang kita buat tu kat sini, hypothesis testing yang kita buat yang sebelum ni ada kat sini, sama juga dengan yang ni kan. Ni H1 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, semua ni at least one of the UI not equal. Kita boleh balik ke sini. Mana-mana. So yang tu dah selesai ya. Ataupun kalau you nak tengok cara dia jawab kat sini macam ni. Cara jawab kat sini, tengok sini. Nota kita, alamak, terkena Rizal ni, subhanallah. Anova tulis, tengok sini. Ni, cara dia jawab ni. Cara dijawab ni macam ni. Ni. Macam ni cara dia jawab. Boleh jawab cara macam ni. Ni rujuk sini. Ni cara kita nak jawab untuk yang tadi. Kalau reject macam mana. Kalau unable to reject macam mana. This one is unable to reject and this one is reject. So kat sini dia kata conclude that the different system result in different mean propellant burning rate. Yang ni. Kita jawab cara macam ni boleh. Okay, come. So, selesai yang tu. Ni. Lepas tu, subhanallah. Okay. Jadi, kalau yang ni adalah untuk, yang selesai ni adalah untuk car. Untuk gasoline belum buat. So untuk gasoline, ni gasoline. Kita kat sini, ini adalah untuk car. Ini adalah untuk gasoline. So untuk gasoline ni samalah dia tulis dah H0 dengan H1 ni. Untuk gasoline ni, kita ada 15. Okay, 15. Lepas tu untuk gasoline kita ada 15. Mana tadi?
kita ada nilai dia adalah 15 untuk gasolin 15, untuk gasolin untuk gas kita F sama dengan 15. So F alpha kosong sama dengan 0.01. Kalau gasolin ni degree of freedom dia adalah 3. Kalau kita dah buat untuk gasolin, kita tak buat untuk car. Ni 15, car sama dengan 18. So degree of freedom untuk car adalah 26. So 2 ni kat sini 2, ni 6. 26 sama dengan berapa? Kalau 26 sama dengan 10.92. 10.92. So 10.92. So we 10.92 kita compare dengan 18, 18 ini 10.92, kat sini 18. So untuk car ni juga, untuk car we are able to reject H0. Okay, done. Untuk yang ni done. So correction dia kat sini saja. Okay, come. Untuk example nombor 2 ni, kita ada 3. So dia boleh buat macam ni juga. Example dia, bila kita terus run dalam Minitab ni, di dalam Minitab ni, you all kena kira ni tau. You all kena kira bagi dapat semua jawapan kat sini. Tolong ya, saya tak kira. Tapi you all kena kira. Bagi semua dapat jawapan kat sini. Jadi ni jawapan kita ni saya dah compare semalam, jawapan dia adalah betul ya. Tengok ni ada 8, ada 100, ada 20, ada semua tu. Ada semua ni. You all kena kira. So yang ni calculation dia adalah betul. So bila calculation dia betul kat sini, kalau ni dia ada interaction, tapi kita tahu untuk kira F kat sini, okay, so kat sini untuk kira F kat sini, untuk deterjen, F deterjen, saya tulis F deterjen ni sama dengan 20 ni, 20.17 dia kena bahagi dengan ni, error. Dengan error ni, dengan error kena bahagi dengan ni, dengan 2.06. Lepas tu untuk temperature, F temp sama dengan 100.17 bahagi juga dengan error. Error adalah 2.06. Dan untuk F interaction sama dengan 8.17 bahagi dengan 2.06. So semua tu dibahagikan dengan error. So kat sini kalau kita dah masuk ni, kita dapat min. Sebab deterjen ada 2. Deterjen kat sini kita ada 2 je deterjen kat sini. Kita ada 2 deterjen iaitu super dengan base. Lepas tu kita ada temp ada 3. 1, 2, 3. So deterjen degree of freedom dia 1. Temp 2. So untuk yang interaction ni kita tengok kepada table tu macam mana nak kira degree of freedom untuk interaction. Kita balik kepada table kita ke atas tu, table yang ke atas tu macam mana nak kira dia. Untuk interaction adalah A tolak 1 kali dengan B tolak 1. A tolak 1 kali B tolak 1. Ni iaitu 2 kali 1 dapat 2. Untuk error adalah AB, A kali dengan B. A kali dengan B maksudnya 2 kali dengan 3, 6. Lepas tu C tolak 1. C tolak 1. Yang mana ya define sebagai C? Sekejap. Ataupun kalau kita tak pandai nak kira, yang ni kita dah tahu kira, yang ni tahu kira, yang ni hasil darab daripada yang ni.
Okey, kalau kita tak pandai nak kira error ni di dalam exam, kalau kita tak pandai nak kira lah. Tapi nanti kita akan pandai ni, kita match semua benda ni. Kita kira total dulu. Kita kira total. Observation kita adalah deterjen kali dengan temperature ni, kita kira bilangan observation ni, bilangan observation kat sini, kalau kita tak pandai nak kira, observation kat sini kita ada berapa? 1, 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 ni kali dengan 12 kali dengan berapa ni? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12, 12, 20, 24, 24, kejap ya anak-anakku, kenapa ibunda pening hari ni, subhanallah ya rahman ya rahim. Kejap, cuba bagi tahu saya C ni apa, saya tak boleh nak fikirlah C ni, tiba-tiba jadi pening. C 4. Oh, dia kira macam ni. This is the C. That one is C. C tolak 1. C adalah 4. Okey. So kat sini dia punya C ni adalah 4. C adalah 4. Okey. So kat sini C ni sama dengan 4. Jadi untuk kira error ni untuk error ni 18 A kali dengan B kali dengan C tolak 1. Ni adalah A kali dengan B kali dengan C tolak 1. So C sama dengan 4, maksudnya 2 kali 3 kali 3. Jadi kita dapat 6 kali 3 sama dengan 18. So untuk total ni campur semua. Total ni campur semua. 10, 20, 23. So nanti kalau saya fikir macam mana nak declare sebagai C ni sama dengan 4. Kat sini C sama dengan 4. 3 ni adalah C tolak 1. Sekejap. Subhanallah. Okey, done kat situ. So untuk yang ini dia ada 3 lah. Dia ada 3. Dia kita test ni ada 3. So untuk satu-satu ni katalah kita nak test untuk deterjen. Untuk deterjen. So dia punya F tu kita kena kira dulu. F deterjen sama dengan berapa? Okey, F deterjen ni sama dengan, kalau saya salah tolong betulkan. Kesian ya Allah, subhanallah. F deterjen tu adalah 20.17 bahagi dengan 2.06. So 9, saya punya telefon ni tulis 9.79. Lepas tu untuk temperature, F temp sama dengan 100.17 bahagi 2.06. So dia dapat 48.6. So interaction Fi sama dengan 8.17 subhanallah bahagi dengan 2.06. So lebih kurang 4. Okey. So sekarang ni katalah kat sini kita ambil alpha sama dengan 0.01. So F 0.01 ni deterjen ni, degree of freedom untuk deterjen ni adalah 1 dengan error 18. So 1, 18. Yang ni F 0.01 degree of freedom untuk temperature adalah 2 dengan 18. And then F 0.01 untuk interaction degree of freedom adalah 2, error 18.
So ini sama. Jadinya saya tengok 118 adalah 8.29. 8.29, 218 adalah 6.01. 6.01. Okey. Yang ni beza. So kat sini 8.29 kita punya adalah 9.79, so berada di sini. So yang ni reject H0. Okey, yang ni pula 6.01, kita dapat 48. Yang ni juga reject H0. And then the last two interaction kita ada 4. Tapi dia punya critical value adalah 6 yang juga reject H6. You all ada tak ni? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. You all ada tak? Ya. Dengar tak saya? Dengar ke tidur lagi? Dengar. Bagus. Okey, bagus. Anak-anak saya memang bagus. Saya memang strongly believe that you all ni memang bagus. Come. So sekarang ni yang conclusion tu kita boleh buat sendirilah. Kita dah tahu yang ni reject, yang ni reject, yang last ni bukan reject. Yang last ni adalah unable to reject. Yang ni unable to reject sebab dia punya nilai 4. Kita punya critical value adalah 6.01. Okay, come. So yang last kali ni conclusion tu you draw sendiri. Yang last kali ni adalah dia ada type and then dia ada graphical location. Dia ada type and graphical location. Jadi saya dah kira semua tu betul. Semua ni betul, kita dah dapat sama ni, mean squared ni 12, lepas tu 833, 89.4, 72. Cumanya yang ni, F ini adalah 12 kena bahagikan dengan error. Ni 12 kena bahagikan dengan, kalau kat sini, tengok kat sini, sama ni kita ada panes, saya location, interaction. Within kat sini adalah error. Error. So error ni degree of freedom dia 32. Jadi untuk dapat F ni 12 bahagi 32. 12.1 bahagi dengan 32. Dr. Noriza ni tak perlu bagi dengan 32 ni, bagi dengan nilai ni. Ya Allah ya Tuhanku. 12.1 bahagi dengan 72.713. Betul. Betul. Yang ni kita kira ya. Yang ni adalah 833.667 bahagi 72.713. Betul. Dan interaction adalah 89.367 bahagi 72.713. So sama. Okey. So kalau kita nak buat yang ni sama dan ni, kalau kita nak tengok dia punya kat sini, kalau dia ambil 0.01, kat sini alpha ni yang diambil adalah alpha ni adalah 0.01. So yang pertama ni F alpha ni adalah 1.32. So untuk pain
untuk pin F 0.01 132. Untuk location F 0.01 332. Untuk location 332. Untuk interaction F 0.01 interaction ni adalah ni kan 3 kali ni 3 kali juga 32. So kita tengok dalam ni. So kalau kita tengok dalam table ni, nanti saya bagi table ni 132 tak ada nilai tepat ada 30 dengan 40, so 7.56. Saya ambil 7.56. Yang ni adalah 7.56. Yang ni 3.32. Saya ambil 4.51. 4.51, yang ni juga 4.51. Okey. So kalau kita compare yang ni kan, yang ni 0.01 ni unable to reject. So yang ini kita kena tulis unable to reject. Unable to reject since F calculation sama dengan 7.56. Sorry, since F calculation sama dengan 0.166 less than F alpha V1 V2 sama dengan 7.56. So yang ni reject H0, yang ni 11 ni kalau kita banding dengan 4.51 ni reject H0. Yang ni banding dengan 4.51, yang ni adalah unable to reject H0. So kalau tengok kat sini samalah. Ini untuk pain kan, and we unable to reject H0. Lepas tu untuk interaction ni location pun we unable, jangan guna kata fail lah, we unable. Yang ni fail ni tukar kepada we unable. Untuk interaction sahaja, untuk interaction adalah, untuk interaction ni we are able to reject H0. So dia punya conclusion tu nanti kita buat sama-sama. Kita tak nak yang ni, saya draw nanti conclusion untuk you all. Saya follow yang buku yang ada. So saya rasa yang tu sahajalah sampai 3 kan. Ke ada lagi tak yang dalam ni? Habis. Sekarang ni yang satu lagi ni adalah daripada nota kita ni, daripada yang saya bagi semalam ni. Ni yang ni adalah bening tu daripada nota yang saya bagi tu, ANOVA two-way PDF ni. Ni daripada sini ni. Nanti kita draw dia punya conclusion macam ni ya. Kita draw dia punya conclusion macam ni. Okey, so sekarang ni tengok ni. Okey, so sekarang ni tengok. Saya buat ni sama. Ini adalah menggunakan SAS. Ini adalah menggunakan Minitab. So, dia punya F tu kita copy and paste je lah dekat sini sebab dah sama. So, F kat sini adalah 5.84, 10.75, so lepas tu 2.97. So kalau kat sini kalau kita nak guna, tengok dia guna berapa, kita ambil sama.
Kita ambil sama alfa dia. Tak apalah. Okey. So, kalau kita nak yang ni dia dapat daripada output SAS ya. Okey, so sekarang ni katalah kita nak menggunakan alfa sama dengan 0.01. So untuk Michelle ni, M ni, untuk M, F 0.01 ni degree of freedom 2 dengan 12. 12. Untuk propeller P, F 0.01 degree of freedom dia 3 dengan 12. And then untuk interaction I, F 0.01, kalau kita guna 0.01 ya, 6, 12. So value dia di dalam ni adalah 2, 12, maka 6.79. 2, 12, 6.93. 6.93. Yang ni 2, 13, 6.7. 3, 12 adalah 5.95. 5.93, 12, 5.95. Dan last kali 6, 12 adalah 4.82. Ni kalau mata saya tak salah lah, tengok 4.82. So sekarang ni untuk yang ini ni 6.9 kat sini, so kita dapat kat sini. So yang ni adalah unable to reject H0. Sama kat ini untuk Michelle. Yang ni unable to reject H0 sebab 6 kita dapat 6 point, dia punya ni adalah 6.93. Kita dapat 5.84. Okey. Kita tengok dulu. Lepas tu yang ni able to reject sebab 5 compare dengan 10. So we are able to reject. Yang ni kenapa? Yang ni adalah 4.82 dengan 2, ini juga unable. Ini kalau kita ambil alfa 0.01. Tapi kalau kita ambil alfa 0.05, look. Alfa 0.05 for Michelle ni, alfa 0.05 untuk Michelle ni F 0.05 212 ni berapa dia punya nilai? Dia lain. Kalau 0.05 212 nilai dia 3.89. 3.89. So untuk P ni nilai dia 3.12 3.49. Untuk interaction, kalau alfa ni sama dengan 0.05, alfa 6.12 nilai dia adalah 3. Nilai dia adalah 3.00. So kalau kat sini, kalau kita bandingkan dengan alfa sama dengan 0.05, F ni ini able to reject H0. Yang ni pun able to reject H0. Yang ni sahaja 2.97 banding dengan 3 ni unable to reject H0. Jadi yang sini dia punya conclusion ni adalah base kepada alfa 0.05. Okay. So alfa yang berbeza dia akan dapat hasil yang berbeza. Saya ulang balik nanti pada kelas esok insya-Allah. Mari saya ajar macam mana nak masukkan di dalam. Ya Allah, you all dengar tak suara saya? You all dengar tak suara saya? Dengar betul. Dengar kan?
Mai saya ajar macam mana nak masukkan data ni. Macam mana nak masukkan data. Bismillahirrahmanirrahim. For example, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, come. Oh, dia tak nak gerak ya. Alah, okay. Kita tengok data ni dulu. Data ni. Okey, sekarang tengok sini. Ni data kita tau. Macam mana nak masukkan data ni? Macam mana nak masukkan data ni? Ni data kita ni. Tengok data kita ni. Ni. Si nak tolak ke tepi tak boleh. Okey, sekarang ni tengok. Sistem ni, tengok ni macam mana nak masuk data. Sistem ni dia ada A1, A2, A3 ni sistem. So, untuk sistem ni, dia dalam bentuk ni. Dia dalam bentuk row ni, dalam bentuk row. Dalam bentuk row. Sistem ni adalah di dalam bentuk row. Sistem dalam bentuk row, sistem dalam bentuk row. So, propellant type ni, B1 ni dalam bentuk kolom. Dalam bentuk kolom. So kita baca dalam row dulu. Row ni dia ada 2, 4, 6, 8. So dia ada dia untuk sistem ni dia ada ni. Dia sistem ni dia ada satu, dia data ni dia ada 8. So, satu 34. Ini 32.7 ni adalah satu juga. Nah, ni satu juga. A1, B1 ada 2 value iaitu 34 dengan 32.7. Lepas tu kita baca ke bawah. Bila kita baca ke bawah, kita baca ke sana, sorry. A1 dulu sebab A1 ni A1 lepas tu B1, A2 lepas tu A3. So kita baca yang ni dulu. Lepas tu kita baca yang ni. Data ni kita baca ni A1 B2. So A1 30.1 ni B2 32.8. Lepas tu yang ketiga ni adalah A1 B3. A1 B3 ada 23 ni 29.8 26.7. Lepas tu 4 ni A1 B4 A1 B4. Lepas tu turun kepada sistem yang kedua ni 2 ni baca 2 tapi B1. B1 ni 2 B1 ada 2 B1. Lepas tu 2 B2. Lepas tu 2 B3, lepas tu 2 B4. Sehinggalah kita masukkan semua data ni. Last kali adalah 3. A3, B4. B4 ada 2. Cuba buat dulu, kalau tak boleh minta dengan saya yang ni. Ini contoh kita nak masukkan data macam ni. Kenapa kita perlu macam ni? Sebab nanti tengok masuk kepada ni ANOVA ni, masuk ANOVA ni, two ways ANOVA. Okey, dia akan ada respon. Respon ni kita guna bening lah. Bening value dia. Respon tu bening. Row factor. Row factor ni yang kita baca
kita baca ke sini. Daripada sini ke sini. Daripada kiri ke kanan. Row factor. Row factor ni adalah Michel system. So kat sini Michel system ni kita punya row factor. Lepas tu kita pollen type, data pollen ni daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah, ini adalah propollen type. Macam tu. Then okay. So kita dapatlah dia punya results. Okay, come. Yang ni satu. Lepas tu macam mana nak masukkan untuk data yang berikutnya ni. Nak baca data yang berikutnya. Okay, come. Mana data ni? Data. Ni. Yang ada pane, type of pane dengan graphical location. Ni pane. Pane ni tengok pane. Pane ni pane, type of pane dia ada dua. 1, 2. So coding untuk pane adalah 1, 2. 1, 2. Tadi dia 1, 3. Dia ada 1, 2. 1, 2. Pane ada 1, 2. 1, 2. So coding dia 1, 2. Lepas tu location dia ada 4. Location dia ada 4. So coding untuk location adalah sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa awak tak nak turun? Subhanallah. Okey. Okey. Lepas tu dia punya Y. Dia punya Y. Tak nak naik. Aduh, betul ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nak mengajar ni weh. Okey, saya terang kat sini. So cara nak masukkan dia, yang ni, pane type ni, nombor 1 ni, pane type dia ke sini. Ke sini. Dia ke sini. So masukkan dulu pane type ni dia ke sini. Pane 1, location 1. Location 1 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Lepas tu pane 1, location 2. Ada 5 juga data. Pane 1, location 3. Pane 1, location 4. Lepas tu masuk kepada location 2. Location 2, pane 1. Ni. Location 2, pane 1. Baru dia nak gerak kat sini. Location 2, pane 1, nilai pertama 36. Location 2, pane 1 ni dia ada 5. So kita masukkan sampai 53. Lepas tu location 2, pane 2, type 2. Location 2, type 2, location 2. Dia ada 5 juga. Kita masuklah data 62 sampai 64. Lepas tu turun lagi. Dia tak nak turun dah. Sehinggalah kita ada location 2 dengan, pane 2, location 4. Kita masuk semua data tu. Okey. So tadi kita tak buat apa-apa pun, tapi sistem dalam Minitab tu dia dah kenal, dia ada interaction. So sama juga yang ni, dia ada interaction juga. So kita masuk sahaja two-way ANOVA, tapi coding kena betul lah. So kat sini months sebagai respon. Lepas tu pane ni, pane dia dari kiri ke kanan. Kita baca pane daripada kiri ke kanan. So ni adalah row factor. Lepas tu location ni daripada atas ke bawah. Ni data location atas ke bawah. So dia akan jadi kolom. So kita buatlah. Dapat macam tu. So sama juga untuk, ambil masa you all sikit. Untuk data laundry ni, data laundry ni sama juga. Data laundry ni, okey. Data laundry ni, deterjen ni, kita ada deterjen data kiri ke kanan, kita ada deterjen, ada 2. Deterjen, kita coding 1 dengan coding 2. Lepas tu yang temp ni kita ada 3. Cool, warm, hot. So untuk base ni kita masuklah. Ni base ni
untuk base ni temperature yang pertama. So kita masuk 6, 6, 4, 4. Lepas tu base ni untuk deterjen nombor 2 ni apa tu temperature nombor 2 ni 222 ni kita masuk nilai ni. Lepas tu yang ketiga deterjen nombor 2 juga tetapi temperature nombor 3. Nah, kita masuk nilai ni. Semua tu. So data dia baca ke sini. So yang ni type of deterjen ni kiri ke kanan maka dia adalah row. Kiri ke kanan row. So kolom dia adalah temperature. So kalau kita pergi sini laundry ni adalah dia punya respon. So deterjen tu kiri ke kanan, deterjen tu adalah kiri ke kanan, temperature atas ke bawah. So atas ke bawah kita coding dia sebagai kolom. Kita dapat yang last sekali. Ni kan result dia komputer generate sendiri sama ada dia ada interaction ke tak ada interaction. Dia sendiri-sendiri dia buat, dia tahu. Okey, yang pertama ni, contoh yang pertama ni K1 ni dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. So K ni dia ada 3. Dari kiri ke kanan ni K. So K1, okey, K1, 16. K1. Yang ni saya masukkan, yang ni saya masukkan K1, 2, 3. Saya masukkan data ni macam ni. Saya masukkan data K ni, saya masukkan K ni, saya masukkan 1, 2, 3. 1, 2, 3 K, gasoline nombor 1. Gasoline nombor 1. Ni sepatutnya bertukar ni, dari gasoline duduk sebelah sini, K duduk depan. Jadi K ni mana-mana pun boleh. Saya masukkan K1, 2, 3 ke bawah. So K ni ke bawah. Saya baca K ke bawah 1, 2, 3. K1, 1, 2, 3. Lepas tu saya masukkan gasoline ni, gasoline 1. Gasoline 1, 1, 1. Lepas tu jadi saya masukkan 16, 14, 15. Lepas tu saya masukkan K1, 2, 3 lagi. Saya masukkan gasoline nombor 2. Saya masukkan K1, 2, 3 lagi. Saya masukkan gasoline nombor 3. Saya masukkan K1 lagi. Saya masukkan gasoline nombor 4. Jadi sebenarnya K ni adalah yang K ni data dia ke sini. Jadi K ni data dia ke kiri ke kanan. Boleh kalau kita nak tukar ni modified balik, boleh, tak ada masalah. Boleh je. Jadi kalau macam tu, ini sebab saya coding macam ni, bergantung kepada coding kita lah. Tapi follow yang ni lah senang. Ini yang saya buat. Ini saya buat mula-mula, yang ni saya buat sendiri. So dia punya results ni untuk example of ANOVA ni, ni kan, untuk example of ANOVA ni, ni K2 gasoline ni kita dapatlah macam ni. So kalau kita nak masukkan data ni, tengok. Kalau kita nak masukkan gasoline ni, kejap. Ni kalau kita coding macam ni ada masalah tak? Okey. K 1, 2, 3 K dia K, saya ambil apa ya? Okey, kejap. Saya ambil gallon dulu sebagai respon. Okey. So gasoline tu, gasoline ni daripada atas ke bawah. So gasoline daripada atas ke bawah, ia adalah kolom. Ya. Ya ada kelas ke? Ada kelas. Sabar ya Ana, sabar ya. You buat sendirilah yang tu, nanti kita sambung esok.
Okey, masuk kelas lewat dulu. Minta maaf dengan guru ya. Esok kita sambung lagi. So okey, yang tu buat dulu, kalau tak faham tanya esok pukul 11. So jumpa lagi. Hari ni sangat worst ni 78 saja. Okey, thank you. Jumpa lagi. Esok tanya ya kalau tak faham. Okey. Okey. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you.